kita cuma nampak ovary dan tiub sahaja. Dan memandangkan tadi Rahimah ada cakap Rahimah tak pernah datang period kan. Saya suspek Rahimah sebenarnya dilahirkan tanpa rahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang sekali saya dapat bertemu dengan anda sekali lagi dalam Soal Drama secara langsung di NTV7 dan juga dipancarkan secara langsung di Facebook Cool FM. Dan pada malam ini kita nak bercakap tentang drama yang belum pun dia memulakan siarannya di TV3, baru sahaja dipromosikan tapi dah mengundang macam-macam kata-kata daripada netizen, daripada masyarakat kan, yang mengatakan drama ini ada unsur-unsur lucah. Yang saya maksudkan drama Rahimah Tanpa Rahim baru saja selesai siarannya pukul 7 hingga 8 malam tadi, episod keempat. Jadi drama ni panjang, keseluruhannya 28 episod. Dan malam ni kita nak membincangkan tentang subtopik yang dibawakan dalam drama Rahimah Tanpa Rahim ini, mengenai wanita yang tidak memiliki rahim. Tapi sebelum tu, saya harus terangkan kepada anda yang membuat usikan nakal lah konon-kononnya. Kalau TV3 buat Rahimah Tanpa Rahim, lepas ni bolehlah buat drama yang lelaki pula, Zakaria Tanpa Tut-Tut-Tut. Awak faham sendirilah apa dia tu kan. Dan saya katakan ini hasil dari ketidakfahaman masyarakat tentang rahim bukannya alat sulit wanita. Jadi untuk katakan lelaki pun boleh buat drama Zakaria Tanpa Tut-Tut-Tut tu, awak sedang membandingkan buah apple dengan buah kedondong. Dan ini sangat tidak adil dan sangat menunjukkan bahawa kita tak tahu tentang masalah sebenar ini. Malam ini dalam pertemuan kita Dugaan Tanpa Rahim ni yang kita ambil dari drama Rahimah Tanpa Rahim, bersama saya di studio. Senang saya dapat duduk dekat kursi baru, ada tetamu walaupun terpaksa pakai face shield ni kan. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Siraj. Beliau adalah Profesor Obstetrik dan Ginekologi dan Pendidikan Perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya Datuk dapat temankan pada malam ni dan nak memberikan penerangan kepada masyarakat penonton. Kita nak ambil daripada drama Rahimah Tanpa Rahim ini dan juga apa sebenarnya yang perlu difahami oleh masyarakat. Dan bersama kita secara virtual malam ni Datuk adalah pengasas, ini dia MRKH ni. Nanti kita terangkanlah apa MRKH ni. Pengasas MRKH Malaysia iaitu Wani Ardi. Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam. Kalau anda tengok wajah Wani ni, tadi dialah doktor yang bagi tahu kat Puteri Aisyah tak datang period semua tu. Jadi dia pelakon tambahan. Dan kita ada beberapa soalan yang kita nak tanyakan nantilah. Datuk, mungkin kita boleh mulakan. Wanita tanpa rahim ni, apakah satu fenomena yang biasa di Malaysia atau kenapa masyarakat masih tak faham lagi tentang hal ini? Baik. Okay, terima kasih Zuan. Sebelum tu saya nak cakap juga Encik Abdul Rahim tak ada rahim. Betul. Kan? Walaupun nama dia Abdul Rahim Okay. Dalam konteks ini sebenarnya saya rasa ni satu peluang untuk mendidik masyarakat bahawa ada keadaan yang sindrom yang nama dia selalu, kalau kami sebut Mullerian dysgenesis saja. Tapi kalau ni dikata Meyer Rokitansky-Kuster-Hauser. Okay? MRKH. So sindrom itu MRKH ini adalah satu sindrom yang melibatkan adanya masalah dari sudut perkembangan uterus atau rahim dan juga vagina ketika bayi perempuan itu, janin perempuan itu berkembang dari sudut embryologi dia. So maknanya adalah masalah sejak lagi dalam rahim lagi. Dan boleh dikenal pasti sejak dalam rahim Tidak. Yang ini tidak Jadi tentu sekali kalau kita lihat ada banyak perkara yang berlaku, antaranya ada satu ductus Mullerian tu, ni nama asal pada struktur yang akan akhirnya menghasilkan rahim. Dan juga organ-organ reproduktif wanita yang lain sebab jangan lupa wanita ada 46 XX kromosom dia. Jadi bila ada 2 X tu, itu menjadikan dia memang mampu untuk menghasilkan organ-organ seperti ini yang mana orang lelaki tak ada. Sebab orang lelaki 46 XY satu saja X dia. Jadi dan pendekkan cerita ini berlaku apabila begitu sebenarnya dia bukan tak ada langsung rahim tu. Yang ada adalah struktur yang sepatutnya
jadi rahim tapi tak jadi. Jadi kita panggil rudimentary ya, bukan betul-betul tak ada gitu ya. Tapi of course bila kita tak adalah juga sebab tak adanya organ rahim yang berfungsi secara itu kan. Dan ini hanya berlaku agak jarang sebenarnya. Satu bagi setiap kelahiran 4,500 atau 5,000 bayi kanak-kanak perempuan ya. Jadi so ini adalah satu yang agak jarang. Cumanya bila ini berlaku, wanita ni, remaja ni dia akan membesar macam juga remaja yang lain. Ya, jadi cumanya nanti bila katalah sampai umur 16, 15 masih tak datang haid. Jadi yang itu yang selalunya menyebabkan mungkin boleh tanya Wani kan bagaimana cara mula-mula sekali dia tahu, itulah kebanyakannya kerana mereka tidak kedatangan haid tu. Sebenarnya itulah soalan saya Wani. Doktor Datuk dah tanyakan dah. Bila anda perasan anda tidak datang haid, dan untuk pengetahuan Wani adalah seorang wanita tanpa rahim lah di Malaysia ni yang ada MRKH ni. Mungkin boleh cerita sikit Wani, bagaimana agaknya anda mula mengetahui bahawa ada sesuatu yang tak normal pada fizikal anda? Saya perasan benda tu bila saya dah di alam remaja kan. Kita dikelilingi dengan kawan-kawan perempuan lain yang normal dan mereka akan kongsi benda-benda peribadi seperti aku dah datang dah period dengan darah haid dan sebagainya. Jadi bila kita dah di sekolah menengah tu dah sampai SPM pun kita tak ada lagi benda tu. Tapi adik kita sekolah rendah dah dapat dah. So kita rasalah kita ni lain daripada yang lain. Jadi apa perasaan anda masa tu? Minta maaf, saya tahu soalan perasaan ini soalan yang longgar sebenarnya, tapi saya nak anda gambarkan kepada penonton kita rasa hatilah ketika itu apabila dah tingkatan 5 ni tak datang-datang period lagi ni. Sejujurnya masa umur 17 tahun tu kita belum sedih, kita lebih kepada keliru. Dan kalau kita sedih pun kita bukan sedih sebab kita tak ada rahim ke, tak ada haid ke apa. Kita sedih sebab kita lain daripada kawan-kawan yang lain. Sebagai seorang remaja, kita nak fit in saja. Kita nak jadi sama macam kawan-kawan. Apa kawan-kawan ada, kita pun nak ada. Jadi bila kita tak ada satu benda tu, kita rasa sedikit tersisih. Jadi dia lebih kepada keliru dan rasa left out, rasa tersisih dan rasa bingung pun ada. Ringkas saja, awak ada rasa tak normal? Saya masa di umur tu, bila dah remaja tu saya dah start rasa tak normal disebabkan saya tak ada darah haid tu. Baik. Dan juga mungkin sebab saya seorang yang agak mudah jatuh sakit, keluar masuk hospital tu benda biasa. Masa tu saya dah mula syak lah yang ada sesuatu yang tak kena dengan diri saya. Okey, Wani dan Datuk, saya nak bawa kita semua untuk melihat sekarang apa yang dikatakan oleh Puteri Aisyah, pelakon yang membawakan watak Rahimah dalam Rahimah Tanpa Rahim. Lagipun tak mungkinlah Imah datang bulan. Tak mungkin? Sebab Imah tak pernah datang bulan. What? Okey, bagi pandangan Puteri, watak Rahimah ni watak yang berat. Ialah sebab dia dibesarkan dalam keadaan yang tak cukup kasih sayang. Sampailah satu tahap, dia dapat tahu yang dia ada sindrom MRKH. Dia tak boleh nak mengandung. So bila dia kahwin, dia tahu dia tak boleh bagi anak. Itu pun dugaan yang dia kena lalui lah. First, bila dapat tahu karakter ni, Puteri memang clueless. Puteri memang tak tahu macam mana nak relatekan Puteri dengan Rahimah ni. Kak Zai, which is Puteri punya producer, suggest nama Kak Wani Adri untuk Puteri refer ataupun nak tanya apa-apa soalan. Sebab Puteri memang zero knowledge pasal MRKH syndrome ni. These two are strong signs of Ini soal drama dan anda juga boleh ikuti di Facebook Cool FM. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Harlina Siraj, Profesor Obstetrik dan Ginekologi dan Pendidikan Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Malam ini drama Rahimah Tanpa Rahim mendapat sorotan kita.
Datuk, mungkinlah ibu bapa yang dia rasa macam kalau anak dara dia tak datang period pada umur darjah 6 naik tingkatan 1, dia kata tak apa, awal lagi. Tapi mungkin dia dah mula patut risau dah. Okey. Baik, Izwan, sebenarnya begini ya. Saya ambil peluang ni untuk menyatakan dan mendidik kita semualah bahawa apabila anak perempuan kita kedatangan haid dia tu, sepatutnya ibu ayah ni sujud syukur. Oh, anak dia normal. Kerana anak tu normal ya. Maknanya normal tu sebagaimana wanita lah ya. Sebab bila kedatangan haid tu, itu menunjukkan bahawa daripada proses otak lagi, bahagian otak ya, pituitary dia ya, hinggalah kepada ovari dia, kepada rahim dia, faraj dia, akhirnya keluarlah haid itu ya. Jadi itu yang saya selalu katakan, itu adalah tanda anak itu normal ya, dan patut kita sebagai ibu ayah sujud syukur. Tapi bilakah yang patut ibu ayah ni concern ya? Okey. So ada dua keadaan di sini. Satu, bila anak kita nak datang mula nak umur baligh, start daripada 10 tahun tu dah nampak dah anak perempuan ni kan dah mula ya, bahagian-bahagian tubuh badan dia ya, payudara dia ya, sifat-sifat malu dia dah ada semua tu. Sekiranya itu berlaku, kita boleh tunggu lagi tengok ya, sama juga dengan kawan-kawan dia yang lain. Tapi by the age of 15 tahun, kalau misalnya tak datang haid, saya minta sangat ibu dan ayah mungkin boleh jumpa dengan doktor ya, untuk tengok apa masalah dia, sebab banyak perkara yang boleh menyebabkan seorang ya remaja tak kedatangan haid pada usia ni. Tapi kalau katalah anak tu daripada kecil kan, kita nampak dia memang ada lambat orang kata pembesaran dia, khusus kalau dia nampak stunted, kita katakan dia rendah dengan kawan-kawan sekelas ya, dan bila kawan lain dah start ada nampak tanda-tanda remaja, dia tak ada langsung, itu pada saya jangan tunggu sampai 15 tahun ya, 13, 14 tu dah kena jumpa doktor ya, sebab dia mungkin menyebabkan satu lagi keadaan yang kita panggil sternness ya. So ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada ibu ayah betapa pentingnya kita melihat, sebab kalau tidak anak-anak kita jadi macam inilah yang kita kan, macam Wani rasa macam ada kelainan dengan remaja lain, sedangkan yang normal pun selalu rasa they are not good enough. Ini kan pula kalau ada sesuatu seperti contohnya ni. Wani, apakah ketika drama ni belum lagi ke udara dan telah menerima kritikan daripada orang ramai, mengusik dan membuat jenaka lucah dan sebagainya, apakah anda merasakan bahawa betul masyarakat Malaysia belum get the good exposure, belum ada pengetahuan yang meluas tentang MRKH ni? Pada pendapat saya, masalah kita ialah kita malu nak bercakap tentang perkara yang sebenarnya tak perlu nak dibalukan. Sebab perkara ni adalah perkara orang cakap ilmu pengetahuan yang am. Kan? Kenapa benda ni menjadi sesuatu yang sangat stigmatized, sesuatu yang sangat tabu, sebab kita segan nak bercakap tentang darah haid, kita segan nak bercakap tentang kandungan faraj, rahim dan sebagainya. Jadi bila ada drama yang bertajuk Rahimah Tanpa Rahim, terus kita rasa terkejut dan kita rasa lucahnya, directnya. Sebenarnya tak ada apa-apa yang lucah ataupun keterlaluan pun pada saya tentang tajuk drama tu. Dia benda yang biasa, cumanya selama ni kita terlalu takut, terlalu malu, terlalu orang cakap kalau dalam kita punya budaya ni nak berlapik, berkias kan. Budaya timur kan. Tapi dalam hal yang macam ni, saya rasa tak perlulah kita nak berlapik dan berkias sebab ini ilmu pengetahuan am. Datuk, apakah ada kes-kes yang pernah Datuk jumpa yang merujuk mengenai ketiadaan rahim ataupun perkara-perkara lain lah yang sebenarnya saya sebagai lelaki saya pun tak tahu, macam ada ke masalah yang akan datang ke bahagian faraj dan sebagainya? Baik. Okey, terima kasih. Saya sangat setuju dengan Wani dan cara dia berfikir. Sebenarnya wanita ni, dia punya harga diri, dia punya nilai tidak letak pada rahim dia. Yang tu message yang sangat penting. Ya, maknanya of course bila alhamdulillah kita ada rahim itu, bolehlah kita ya hamil ya, dan zuriat. Melahirkan zuriat. Tapi kalau tidak ada pun, dia tidak menjadikan kita separuh wanita. Ya, jadi itu antara perkara yang mungkin kita kena pastikan ya, perbincangan dia adalah untuk melihat kepada aspek seorang manusia itu secara keseluruhan dia ya. Okey. Jadi cuma kalau kita lihat ya, dalam konteks ini ada wanita juga yang kehilangan rahim ni Izwan, ketika mungkin ya bila dia lahir dengan rahim ya, boleh melahirkan anak tapi ada komplikasi. Yang ini biasalah kami sebagai pakar ni nanti terpaksa buang rahimnya tu kerana mungkin pendarahan yang tidak terkawal. Maka selepas itu dia akan hidup sebagai wanita tanpa rahim ya. Dan ketika ini kita nampak sama ada suami
suami dia tu melihat dia sebagai seorang wanita yang lengkap atau tidak. Contohnya kan. Atau kadang-kadang rahim itu ada kanser ke mesti dibuang juga. Jadi saya rasa kita dalam konteks ini kita punya kefahaman tentang body integrity kita kan, sama ada atau tidak sesuatu organ itu sepatutnya tidak menjadi satu yang distigmatize kan. Khususnya dalam konteks ini kan dia lahir begitu. Kan? Jadi macam juga kita lahir dengan kulit yang ini. Takkan kita nak mendiskriminasi orang hanya kerana warna kulit. Jadi dalam konteks itu saya rasa perbincangan kita harus lebih telus dan lebih orang kata membumi. Cuma yang saya rasa dalam konteks ini juga dia ada kesan kepada fungsi seksual. Dalam cerita ini lagi. Maknanya kalau tak ada masalah MRKH ni pun lah karakter di dalam ni pun kita lihat dah sangat sedih lah dengan mak ayahnya sendiri ada masalah begitu-begian. Tiba-tiba ada pula masalah ni. Jadi dia macam menambahkan lagi. Tapi bayangkan kita ada satu remaja yang saya rasa mungkin Wani salah satu contohnya membesar dalam keluarga yang sejahtera, komunikasi bagus, sangat mengambil berat. Mungkin masalah ini tidak menjadi terlalu apa orang kata dramatize lah. Itu jadi soal drama ni kan. Cerita macam Wani tak jadi drama lah kan Wani. Tapi kalau macam cerita ni dia jadi begitu. Baik. Wani, saya nak tahu juga Wani, anda pernah menulis ataupun berkongsi dengan akhbar yang katakan ibu bapa apabila tahu anak dia tak ada rahim, jadi dia kata macam awak tak payah kahwin lah, awak duduk dengan mak ayah sampai tua, tak apa kami jaga awak. Apakah itu satu mesej yang betul Wani? Itu bukan mesej yang betul tentunya, tapi kita kena faham yang mak-mak ni dia punya niat dia baik. Dia punya first instinct dia ialah dia nak protect anak dia. Betul. Dan ini bukan saja terjadi pada saya, tapi terjadi pada ramai gadis-gadis MRKH yang lain juga. Ibu bapa dia risau bila anak dia nak berumah tangga sebab dia akan fikir boleh ke mertua sayang anak aku macam mana aku sayang anak aku, boleh ke suami terima kan. Jadi dia akan fikir dalam split second tu dia fikir cara senang, tak payah kahwin lah. Tapi sebenarnya dia bukan tak bagi kita hidup macam orang normal. Dia sangat protektif sebenarnya. Dia tak nak kita sedih, tak nak kita sakit hati dan sebagainya. Dan walaupun memang itu bukan mesej yang betul, tapi saya perlu tegaskan pada gadis-gadis MRKH, if ever ibu bapa awak bercakap begitu, fahamlah yang niat mereka sebenarnya baik. Mereka terlalu sayangkan anda, tak nak tengok awak sedih. Dari segi emosi dan psikologi Wani, boleh tak anda kongsikan dengan kami bagaimana beratnya wanita MRKH ini terpaksa menanggung dari segi emosinya? Mungkin kalau belum berkeluarga dia merasakan diri dia tak normal, saya tak dapat membahagiakan suami saya kerana tidak dapat beri zuriat. Mungkin dari dunia seksualiti kami pun akan berlaku sedikit yang mana saya takut suami saya nanti mendapatkan wanita lain dan sebagainya. Mungkin anda boleh kongsikan begitu. Untuk seorang wanita MRKH, dari segi psikologi memang setiap fasa kehidupan yang berlainan tu menawarkan cabaran yang berlainan. Maksudnya di usia remaja cabaran kami lain, di waktu umur 20-an tu yang saya rasa paling berat dari segi mental emosi lah. Sebab di waktu umur 20-an tu kita dah mula berhubungan dengan pasangan kita kan, kita mencari jodoh dan sebagainya, dan kita baru nak betul-betul faham keadaan kita. Dan di umur 30-an tu kita akan fikir tentang suami, tentang anak dan sebagainya. Jadi masalah terbesar sebenarnya dari segi keyakinan diri lah. Sebab bila seorang perempuan, bila dia tahu yang dia ada kekurangan ni, kebanyakan daripada mereka akan terus menilai diri mereka rendah daripada yang sepatutnya. Dan bila kita menilai diri kita rendah daripada sepatutnya, kita akan mula membuat keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Maksudnya kita akan pilih orang yang salah, kita akan biar kita dibuli dan sebagainya. Masa memang sangat mencemburui kita lah Wani dan Datuk. Saya kadang-kadang banyak benda nak bertanya, tapi masa ni mungkinlah kata-kata terakhir daripada Datuk kepada masyarakat di luar sana, lelaki yang tak faham bahawa dia ingat tak ada rahim je, mungkin seseorang wanita tak boleh menjalankan tugas sebagai isteri, dan wanita yang merasakan diri dia tak ada rahim atau berhadapan masalah ni dia rasa kurang. Mungkin sedikit nasihat daripada Datuk. Saya rasa persepsi ini sebenarnya lebih kepada self perception. Siapa saya? Siapa diri saya ni? Sama ada kita nak benci diri kita
atau kita nak kagum dan kita puja diri kita, atau sepatutnya kita menyayangi diri kita. Saya nampak Wani sangat sangat jelas tentang perlunya dia menerima siapa dia seadanya, dan pada saya she's very sexy sebab cara dia berfikir tu. Dan kerana itu, kalau ada lelaki yang merasakan ini dah wanita yang nak dijadikan suri rumah, teruskan. Tapi kita kena bagi tahu awal. Ini mungkin isu yang kita akan hadapi, dan saya yakin kebahagiaan itu bukan letak pada rahim, tetapi bagaimana kita menyantuni satu sama lain itu dan menyayangi kita sesamanya seadanya, insya-Allah. Baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu saya malam ini, Profesor Datuk Dr. Harlina Siraj, Profesor Obstetrik dan Ginekologi dan Pendidikan Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Wani Ardi, pengasas MRKH Malaysia. Topik ini kami akan bawakan dalam Cool FM esok di Cool FM Izwan Azir, dan kita akan sebenarnya berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Zana, apa kau buat? Zana tak buat apa-apa. Dia menjerit, lepas tu tiba ada darah kat sini. Zana tak buat apa-apa. Ni ke orang kata period? Tak tahu. Takkanlah kau tak tahu. Mak, kenapa dia tak tahu pasal ni? Engkau jangan tanya dia lah. Dia semua benda dia tak tahu. Okey, dalam cerita ini saya tunjukkan seorang wanita iaitu Rahimah. Dia dilahirkan tanpa rahim, tapi dengan kekuatan dan ketabahan Rahimah dapat dia menghadapi ujian dan dugaan dari orang sekeliling. Iaitu contohnya fitnah. Okey, apa yang saya ingin sampaikan dalam drama ini ialah penyakit MRKH ni pada saya penyakit yang awal. Sindrom Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Maksudnya sindrom ni perempuan dilahirkan tanpa rahim dan tanpa saluran faraj ataupun saluran faraj dipendek. Saya katakan dari awal dahulu bahawa drama-drama Melayu yang diterbitkan mutakhir ini bukan saja berkisar kepada masalah-masalah atau tema klise seperti yang ditonjolkan dahulu, masalah rumah tangga, rampas-merampas, orang kaya menindas orang miskin. Tetapi hari ini pengarah-pengarah kita telah pandai untuk memasukkan beberapa subtema yang sebenarnya membuatkan kita berfikir. Saya tidak terkejut apabila ramai daripada penonton-penonton yang memberikan reaksi mereka apabila nama Rahimah tanpa rahim mula diperkenalkan. Mulalah buat usikan nakal dan sebagainya. Tetapi itu menunjukkan bahawa kita tidak tahu kepada masalah sebenar. Apa yang telah dijelaskan oleh Datuk dan Wani tadi melalui perbualan saya memang jelas. Saya sendiri sebagai seorang lelaki masih tak tahu banyak perkara tentang wanita. Wanita ni jangan kata hal-hal rahim, wanita ni rahsianya sedalam dasar lautan. Untuk mengetahuinya tu kita kena betul-betul kenali mereka dan jangan mudah untuk jump to conclusion lah. Saya nak ulang apa yang Datuk Dr. Harlina katakan. Harga diri wanita ni tidaklah terletak kepada dia ada rahim atau dia tak ada rahim. Jadi kita perlu lebih memahami, jangan membuat usikan nakal berdasarkan kita rasa macam tajuk ni lucah ke. Dan drama ini pun bukan 100% tentang rahim. Sebaliknya dia ada kisah tersendiri. Bagaimana Rahimah ini sering dilihat sebagai wanita malang dan juga bagaimana keluarganya, ayah dia macam ada affair sedikit dengan wanita kampung tu. Ini semua topik-topik biasa, tetapi yang saya katakan tadi subtopiknya yang dibawakan itu adalah mengenai Rahimah ini yang terpaksa berdepan dengan cabaran. Kehidupan dia dah malang tetapi rupa-rupanya dia ada MRKH pula. Dan nantilah sampai satu episod tu awak akan tengok bagaimana Rahimah ini terpaksa dimadukan kerana dia MRKH kan, dia tak boleh memberi zuriat, maka suami dia iaitu Azli Hairi yang membawakan watak Jauhar telah pun diberi kebenaran oleh Rahimah untuk berkahwin lain. Jadi ini baru episod keempat. Drama ni keseluruhannya 28 episod, banyak lagi yang anda boleh tonton Isnin hingga Jumaat 7 ke 8 malam dalam slot Akasia di TV3. Sekali lagi saya nak ingatkan bahawa topik ini kami akan bincangkan esok di Cool FM dalam Cool FM Izwan Azir, dan kami ada pelakon-pelakon juga seorang doktor pakar untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi topik ini. Kalau anda ada pengalaman atau nak tahu dengan
lebih lanjut, nak tambah ilmu kan, itu lebih baik lagi daripada kita membuat andaian yang bukan-bukan saja. Saya rasa itu saja waktu yang ada untuk soal drama hari ini. Terima kasih di atas perhatian anda dan jangan lupa tonton Rahimah Tanpa Rahim dengan hati yang terbuka dan tenang dan dengarkan Cool FM Izwan Azir esok. Saya Izwan Azir Saleh, bagi pihak tetamu-tetamu saya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Puaskah kau ku bersalah? Puaskah kau ku derita? Puaskan lenamu seketika aku berteman lara. Jelas semua kepadaku.